Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk terus mencari ilmu yang diberkati, ilmu yang terbaik, yang mana ianya merupakan satu tuntutan syarak untuk kita melengkapkan diri kita ada ilmu. Di mana Rasulullah mengatakan talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim, lelaki ataupun perempuan. Maka tidak ada hujah untuk kita di hadapan Allah nanti mengatakan kami tak tahu, ya, kerana berusaha juga untuk mendapatkan ilmu sedaya upaya, apatah lagi ilmu yang berkaitan dengan ketauhidan, akidah yang perlu dijaga dan disemaikan dalam jiwa kita untuk terus hidup sebagai seorang yang beriman. Baik, kita masuk surah yang kita telah baca pada pelajaran yang lepas, surah Al-Mursalat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Demi malaikat-malaikat yang diutuskan untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebar rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membezakan antara hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atas atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti. Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, nescaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengazab orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Kecelakaanlah besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Baik, pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan tentang satu perkara yang besar berkaitan dengan malaikat-malaikat, seperti mana yang kita beriman dalam rukun iman yang 6 perkara itu. Salah satunya beriman dengan kewujudan malaikat-malaikat, yang mana kewujudan malaikat-malaikat tidak dapat kita memahaminya melainkan melalui wahyu Allah, Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan kewujudan malaikat ini dan bentuknya tidak dapat kita bicara melainkan dengan dalil-dalil yang qat'i daripada Quran dan hadis yang sahih. Tidak ada dalil yang lain. Dalil akal ke, kata orang pernah tengok ke, tak ada. Kita mesti menggunakan dalil-dalil kerana ia termasuk dalam persoalan yang ghaib. Dan malaikat ini wa ma ya'lamu junudahu illallah illahu, yakni tidak ada siapa yang mengetahui. Dia termasuk tentera-tentera Allah yang ditugaskan. Cuma kita nak membetulkan beberapa prinsip akidah kita terhadap beriman dengan malaikat. Ya, adakah Allah perlu malaikat? Cepat. Ya, tak perlu. Kenapa?
Kerana dia makhluk. Okey. Bersifat makhluk, Allah tak perlu itu semua. Oleh kerana itu kita kena faham bahawa selain daripada Allah bukan tempat kita munajat dan meminta pertolongan. Walaupun malaikat muqarrabun, walaupun Jibril alaihi salam, kita ditugas meminta kepada Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan segala-gala kekuatan, kehebatan adalah miliknya. Itulah rububiyah. Okey, jadi di situ dapatlah kita faham bahawa malaikat-malaikat ini hanyalah makhluk Allah, tak lebih daripada itu, tetapi diistimewakan dengan kedudukan mereka ialah makhluk Allah yang mentaati atas arahan-arahan Allah. Itu dia. Dengan arti kata lain, malaikat-malaikat ini berbuat mengikut arahan-arahan Allah. Okey, jadi itu dia malaikat yang kita dah bahaskan dengan berbagai-bagai bentuk malaikat, ya, dan berbagai-bagai kerja-kerja yang dilakukan oleh para malaikat. Cuma di sini kita tambahkan lagi ayat-ayat yang berikutnya setelah kita beriman dengan malaikat. Tuan-tuan dan puan-puan, beriman dengan malaikat biarlah dengan cara yang betul supaya kita tidak jadikan, ya, malaikat itu diimani dengan cara yang tak betul, seperti mana setengah masyarakat Islam sekarang ini beriman dengan Rasul dengan cara yang tak betul. Ya, menipu Rasul hidup dan mati baginda sallallahu alaihi wasallam, menipu Rasul atas waktu tidur mimpi pun menipu Rasul, di hidup yaqzah, waktu yaqzah bertemu dengan Rasul. Penipuan-penipuan yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, na'udzubillah min zalik. Mereka akan bertanggungjawab tentang apa yang mereka katakan, penipuan terhadap nama Rasul. Dan tidak mustahil di kalangan manusia ini menipu atas nama malaikat-malaikat. Kalau kita baca akhbar-akhbar dan cerita-cerita seperti yang terdapat di negara jiran kita yang mengaku malaikat Jibril, kelompok-kelompok ini, na'udzubillah, ya, pengkhianatan terhadap beriman kepada malaikat digunakan kononnya bertemu dengan menjadi malaikat pula, malaikat Jibril. Na'udzubillah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam bab malaikat pun orang nak pusing lagi. Ya, dengan arti kata lain, rukun iman yang 6 perkara itu semua mereka pusing lagi. Ya, di kalangan manusia ni memusingkan. Bermula daripada masalah tauhid tu dah pusing. Tuan-tuan dan puan-puan, pening kepala kita. Masalah tauhid, beriman kepada Allah, mereka pusing. Bertukar menjadi firqah yang besar, golongan yang sesat, golongan yang telah mentakwilkan sifat-sifat Allah dengan cara yang tidak betul. Ya, akhirnya kita berhadapan dengan masalah kejahilan kita ni, dah tak boleh nak membezakan antara hak dengan batil. Na'udzubillah min zalik. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuk kita mengenali hak dengan batil seperti mana fahaman 3 generasi yang terbaik. Baik. Jadi sekarang kita masuk ayat yang berikutnya. Wa idza pada ayat yang disebutkan, ayat yang ke-7, innama tu'aduna lawaqi'. Okay? Ayat itu berkaitan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan berlaku. Ambil beriman perkara itu. Tuan-tuan dan perempuan, dalam bab Al-Quran kita mulakan dengan keimanan. Keimanan dengan ayat ini maksudnya kita yakin tanpa ragu-ragu. Itu nak bentukkan jiwa kita sebagai jiwa orang mukmin. Apa juga ayat Allah beriman, apa juga hadis Rasulullah beriman permulaannya. Kemudian barulah datang perkara-perkara yang berkait. Kerana keimanan ini perlu dilatihkan, keyakinan ini perlu diasah dan dilatihkan supaya ada perasaan jiwa kita bila berbicara, terutamanya kalau ayat yang begini. Bagaimana wallahu alam tuan-tuan dan puan-puan boleh rasakan bila saya baca innama tu'atuna alwaqi', sesungguhnya apa yang dijanjikan pasti berlaku. Kita tak rasa apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membicarakan Al-Quran kena ada perasaan. Ya, innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya apa yang dijanjikan itu pasti akan berlaku. Apa dia yang akan disebutkan ini berkaitan dengan kiamat? Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah, ya, tidak pernah melanggar janjinya. Bila dia menjanji, dia akan pasti buat. Itu tabiat Allah. Ya, itu tabiatnya. Bila dia berkata sesungguhnya akan berlaku kiamat, maka akan berlaku.
Tak ada siapa yang dapat lari. Maka di sini kita melihat ayat yang diterangkan hal-hal yang terjadi pada hari kiamat. Ibnu Katsir menerangkan dalam ayat ini, kemudian Allah berfirman, fa idzan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, yakni cahayanya hilang, seperti firman Allah, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Okey. Dan dalam ayat surah lain pula Allah berfirman, wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Okey. Ayat ini gabungan yang berkaitan dengan bintang-bintang, di mana kita tahu bahawa bintang ini Allah jadikan fungsi dia untuk menjadi petunjuk di atas langit, yang diberi misal kepada para sahabat seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk. Dulu zaman dahulu menjadi petunjuk di padang pasir, di lautan lepas, yang mana tidak ada tanda-tanda, tak ada kompas pun di waktu itu, melainkan arah-arah bintang di langit yang menjadi petunjuk. Maka oleh kerana itu kedudukan bintang itu tidak lebih daripada itu sebagai petunjuk dan juga menghiasi di langit bumi. Okey. Tetapi terjadi masyarakat dahulu yang mana mereka telah menjadikan bintang-bintang itu sebagai Tuhan yang disembah. Yang kita duk suka sangat, ya, duk percaya sangat tentang bintang-bintang, ya, start daripada bulan Januari sampai Disember tu, ya, kita pergi tengoklah bintang apa, ya, bulan Januari Aquarius, lagi bintang apa lagi, Taurus lagi, Scorpion lagi, apa ke nama bintang. Kita duk percaya apa yang dikatakan ramalan bintang-bintang. Pada hari itu baca, betul, aku macam tu kan. Pasal saya kecil-kecil duk baca juga dalam surat khabar tu. Jadi kita tengok, betul pula. Syaitan, ya, syaitan itu semua, dia menyebabkan terjebaknya kita dalam masalah syirik. Dan ini adalah berbahaya. Dan sebahagian daripada manusia mempercayai kemunculan bintang-bintang itu akan menurunkan hujan. Itu syirik yang disebutkan. Kepercayaan-kepercayaan itu adalah kepercayaan yang beriktikad bintang yang menurunkan hujan. Itu salah. Ada pun ramalan cuaca itu lain, kaedah dia lain, melalui satelit dan kajian peredaran ribut-ribut yang berada di atas udara itu lain. Tetapi yang menjadi isu itu apabila bintang itu diambil sebagai ada manfaat, maksudnya ada mendatangkan kebaikan dan mudarat. Tuan-tuan dan perempuan, asalnya makhluk Allah ni tak ada apa-apa, kosong, maksudnya dia ada kebaikan, ada keburukan, ya, tak lebih daripada itu. Hatta pen ni asalnya tak ada apa-apa, betul? Tetapi dia akan menjadi apa-apa bila kita beriktikad. Dia akan bertukar menjadi benda yang tak baik. Bila kita iktikad pakai ni awet muda, habis terus. Pakai ni jadi tangkal, habis terus. Benda yang tak bersalah terus menjadi haram. Itu dia kedudukannya. Begitu juga kepercayaan bintang-bintang merupakan khurafat zaman dahulu yang membawa kepada syirik. Berhati-hati. Bagi peminat-peminat bintang Aquarius, Taurus, Scorpion, apa lagi bintang-bintang tu, jauhkanlah. Capricorn, maka ianya membawa kepada benda-benda syirik. Na'udzubillah min zalik. Ya. Sekarang ni selalu orang buat main di Facebook kan. Siapa yang nama ada huruf J, dia baik hati. Siapa yang ada huruf R, dia ni penyayang. Benda tu termasuk dalam ramal dia kan? Ya. Benda-benda itu termasuk pasal dia mengambil nombor. Tetapi kalau mengambil atas nama orang tu, ya, yang menyebabkan Rasulullah tukar tu, itu lain. Tetapi mengambil, okey, misalnya bab nama tu tadi dia mengambil huruf J, huruf R dan juga tarikh lahir, ya, lepas tu dikaitkan dengan hari, itu semua benda yang agak berbahaya dari sudut akidah. Ya, ramalan-ramalan yang berbentuk itu adalah ramalan-ramalan yang tidak dibenarkan. Tak dibenarkan kerana ada unsur-unsur khurafat. Kita percaya kepada tahyulat bahawa ada benda manfaat, ada benda sial, ada benda tuah. Itu yang puncanya. Sama tak kalau dia kata, okey, anak handsome, dia nak bersalin dekat Perak. Ataupun nak mana, jadi orang Terengganu. Memang orang Nak anak handsome, beranak kat Perak, ya.
Di sini orang Perak belaka. Ke? Azizi cepat dia datang. Belah batu. Bulan madu di Perak. Okey, itu tak apa. Itu tiada halangan. Ya, bab bulan madu di Perak tiada halangan. Kena pula musim durian, kan? Cantik. Tetapi bila kita kaitkan misalan, okey, kalau nak anak cantik beranak kat situ, sorry ya, itu adalah tahyulat masyarakat kita. Kalau orang Afrika tu dia nak anak putih macam orang Arab, ya, lahir kat mana pun itulah rupa dia. Ya, tetap Afrika. Maksud dia kalau dia tu berkulit hitam, tetap berkulit hitam. Illa man rahimah rabbi, yang Allah jadikan lain daripada yang lain, wallahu alam. Tapi benda tu kalau kita ni orang pesek hidung kan, kahwin dengan pasangan kita pun pesek hidung kata, ya, maka akan lahir jenasi kita memang jenasi yang begitu. Tak boleh dilarikan. Tak adalah maksud pergi ke situ. Ada pula yang kononnya beramal. Siapa nak anak yang cantik, maka mengandung bacalah surah Yusuf. Kan? Nak anak perempuan, surah Maryam. Nak apa lagi? Itu semua tahyulat masyarakat kita, walaupun digunakan atas nama Al-Quran. Kalau kita ni keturunan yang bukanlah tak cantik, Allah jadi semua cantik kan. Tapi kalaulah kita bercita-cita nak misalan anak kita ni muka macam Tom Cruise misalan kan, ataupun apa lagi, Abu Muaz misalan kan, kita kena tengok keadaan macam mana kita ni, ya. Okey, jadi begitu kedudukan yang perlu kita lihat, kita teliti. Jangan main-main ikut suka kita dalam penakwilan. Itu khurafat orang lama lah, orang lama. Tapi tak pernah pula dengar nak anak cantik beranak kat Perak, amboi, kan? Sekarang makin kerap lah kat Facebook, kat media sosial. Kalau ni boleh takwil. Na'udzubillah, itu semua itu dikatakan nujum. Ya, nujum. Apa yang nak sebut dalam bahasa ni? Bukan tatayur ni. Apa ke nama dia? Seperti kahin, ya, yang jenis tengok ke atas langit yang disebutkan. Apa nama? Dah lupa dah. Itu bahasa tu, bahasa Arab ni. Dah terlupa dah. Okey, ala kulli hal, perkara-perkara begitu adalah perkara khurafat yang perlu ditinggalkan. Dan bagi mereka yang sibuk dengan Facebook, TikTok apa semua, jangan benda-benda khurafat ni dilakukan. Ittaqillah, takut kepada Allah. Ya, baik. Kemudian kita masuk dalam bab ini, apabila Allah mengatakan tentang bintang dalam bab yang berkaitan dengan bintang-bintang, dia termasuk juga rujuman lisyayatin, merejam syaitan-syaitan yang disebutkan taib bintang, dikaitkan dengan taib bintang kan. Ala kulli hal, dia adalah satu, apa yang nak sebut? Taib bintang, meteor. Ya. Itu semua Allah jadikan di langit itu, termasuk tentera-tenteranya yang hanya Allah yang mengetahui, para malaikat, bintang-bintang, apa juga, ya, suatu benda yang merupai kekuasaan, kebesaran, rububiyah ketuhanan. Oleh kerana itu, bagi kita yang pernah mendengar ahli fizik berbicara, misalnya di seorang pensyarah UKM dari UKM, pensyarah fizik pernah berbicara, apabila kita bertanya tentang apa planet-planet ni yang beredar semenjak beribu tahun yang lepas, ya, itulah bintang-bintang, langit, bulan, ya, matahari yang ada semenjak kejadian alam semesta ni. Dan kita tengok bintang-bintang tu tidak berubah. Yang disebutkan bintang-bintang, berbagai bintang tu tidak berubah, tak berganjak. Tetapi bila ditanyakan bagaimana satelit yang dihantar sampai ke atas langit diletakkan sama dengan tempat-tempat bintang-bintang ni, tiba-tiba satelit ni tercampak ke tempat lain, kan? Sedangkan bintang-bintang ni tidak tercampak dan still di atas galaksi mereka itu sendiri, ya. Hanya yang dapat dijawab oleh profesor tu, dia mengatakan, saya hanya boleh jawab bila ditanya bab itu, itulah kebesaran Allah, kehebatan Allah, ya. Allah telah tetapkan. Kita datang nak meletakkan benda kita pun tak boleh nak dapat tetap seperti mana Allah tetapkan.
Kenapa? Dikaitkan sistem di atas langit itu, ya, ada tolak dan tarik. Itu semua wallahu alam. Saya walaupun saya pernah belajar fizik, ya, waktu kita sekolah menengah tu, tapi dalam bab yang begini kita tak nampak sangat apa yang dimaksudkan tolak dan tarik. Dia ada tolak, ada tarik, menyebabkan dia stabil di atas galaksi itu. Tetapi bila datang satelit tu nak duduk, dia tertolak, ya, pasal sistem dia tak termasuk dalam sistem tolak tarik itu. Wallahu alam. Baik. Apabila Allah membicarakan tentang bintang yang paling banyak, berjuta, berbilion bintang-bintang ni, wallahu alam banyak mana, ya, Allah ceritakan bahawa di atas angkasa raya ini, di bawah planet, di bawah langit bumi ini dihiasi dengan bintang-bintang yang berjuta. Dan Allah nak menceritakan bagaimana kuasanya pada berlakunya hari kiamat nanti. Dan diarahkan kita pula, alhamdulillah Allah dah bagi kita kelebihan gadget-gadget, channel-channel yang boleh kita lihat. Bagaimana galaksi yang Allah ciptakan begitu dahsyat, sehingga penemuan demi penemuan bertemu dengan bintang-bintang, planet-planet yang lebih besar daripada matahari, lebih besar berkali-kali ganda dari apa yang mereka jangkakan. Itu menarik. Satu perkara yang menarik. Mula-mula asalnya pada peringkat awal dikatakan hanya ada 9 planet, ya, yang terakhir Pluto. Kemudian diikuti dengan yang terbaru waktu itu bertemu dengan tambahan 2 lagi planet. Kemudian ditambah dan pada hari ini berbagai-bagai jenis bintang dan nama-nama bintang yang kita saksikan, ya. Dan yang paling supaya kita memikirkan, yang pertama, kerububiahan ketuhanan. Subhanallah. Apabila Allah menjadikan ini satu isyarat kerububiahan Allah, Tuhan yang kita sembah menjadikan semua ini. Rahsia nun di alam sana kita tak dapat dibongkar. Walaupun NASA mencuba, kita arahkan cuba, tetapi kita mengharapkan orang Islam ada yang muncul di kalangan orang-orang yang membuat kajian di angkasa raya. Karena bila orang Islam yang membuat kajian, mereka lebih amanah, lebih jujur berbandingkan dengan orang kafir yang buat kajian. Mereka ada benda yang mereka simpan dan mereka tipu. Itu memang tabiat mereka. Sayang, ini semua ilmu orang Islam. Okey, tak apa. Kemudian Allah mengisyaratkan kepada kita supaya fikir elok-elok. Kita ni walaupun kita mengambil sedikit sains yang diberikan oleh barat, menyaksikan kedudukan kita di bumi, ya, mengikut galaksi kita sendiri. Tuan-tuan dan perempuan, mungkin terbayang kita ni yang dikatakan bumi ini berpusing di atas apa nak sebut, ya? Orbitnya, dan juga bumi berpusing mengelilingi matahari. Ya, kita tak nak bahas ke apa, cuma nak bagi tahu mungkin tergambar kepada kita beberapa planet seperti Zuhal, Marikh, planet apa lagi, Neptune, lagi apa ke nama planet, Pluto, apa lagi, dah berbagai-bagai planet tu, ya, yang mana mengeliling. Itu baru beberapa planet yang kita lihat, sedangkan kita berada berjuta juga planet dan berjuta juga bintang yang Allah nak ceritakan di sini. Pertama, apa dia? Faizan nujumu tumisat. Maka apabila bintang-bintang itu dihapuskan, dan ulama membahaskan apa maksud dihapuskan di sini. Ibnu Katsir mengatakan cahayanya hilang. Cahayanya hilang. Kenapa cahayanya hilang? Kerana bintang bergantung kepada cahaya yang lain, ya, dan bulan bergantung kepada cahaya yang lain, dan matahari itu memiliki cahayanya yang sendiri. Maka dihilangkan. Dengan arti kata lain, berarti bila dihilangkan, matahari pun artinya dihilangkan. Dah tak ada cahaya. Okey. Baik, kita lihat. Namun di dalam ayat yang lain, Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang dibentangkan di sini, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Okey, apabila bintang-bintang berjatuhan. Okey, tuan-tuan dan perempuan, orang duk bahaskan tentang ada satu type bintang, ya,
komet yang sedang menuju ke bumi ini dengan kebesaran berapa besar saiznya, berbagai bicara yang diceritakan. Kenapa? Ada perasaan takut kerana bila dia sampai ke bumi, hampir-hampir sebahagian bumi akan hancur dikatakan, dan percubaan untuk meletupkannya berbagai-bagai. Ala kulli hal, melihatkan dalam kedudukan yang begitu, teori yang diberikan bahawa bintang, planet ataupun taik bintang, komet yang sedang menuju ke bumi ini, besar mana yang dikatakan, dia tidak sebesar bumi, tetapi impak ataupun kesan bila dia berlaga dengan bumi terlalu besar, yang dikaitkan mungkin habis separuh penduduk bumi, berarti besar. Itu baru satu apa yang dikatakan komet yang nak dilagakan di bumi. Apabila Allah mengatakan di sini, ya, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, diikuti dengan ayat yang lain, wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Okey, dia jatuh ke mana? Sekarang ni kalau kita ada di bumi, maka dikategorikan jatuh, ya, jatuh ke bumi disebabkan ada tarikan graviti. Tetapi dalam ayat ini, bila dibicarakan bintang-bintang itu jatuh, maka dia keluar dari galaksi ataupun orbit dia, maka dia terlepas, dan dalam keadaan terlepas itu dia berserakan. Dan tuan-tuan dan perempuan, bila berlaku berserakan ini, berselerakkan ini, maka dia akan berlaga antara satu sama lain. Dan dalam bentuk berlaga satu sama lain ini bukan sebarang laga, ya, bukan sebarang laga. Cawan dengan cawan, ting, sambil tu minum kan, itu laga apa? Ini laga, boleh lihat kereta berlaga dengan kereta, tum, tu dia laga. Ya, bertembung kereta dengan beratnya, momentumnya yang kuat, maka begitu kedudukannya apabila planet dengan planet yang mempunyai beratnya, besarnya, dan berlaga antara satu sama lain dengan kelajuan yang cukup dahsyat, agak-agak apa berlaku? Ya, hancur, debu. Oleh kerana itu Allah suruh kita menggambarkan, kita akan berhadapan dengan suasana begitu. Wajib kita memahaminya, bahawa jangan main-main kemunculan kiamat. Ya, kiamat bermula dengan step-step. Dia bukan kemunculan yang kita punya teori, itulah Imam Mahdi apa, itu satu bab yang lain. Ya, tetapi yang kita nak bicara begini, kedudukan kiamat yang menggerunkan. Ya, berkaitan dengan keimanan kita. Maka bila berlaga antara satu sama lain, kita dah baca surah Al-Qari'ah, ayat yang kita baca tu apa dia? Al-Qari'ah, mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari manusia seperti rama-rama yang bertebaran, rama-rama yang bertebaran. Maksudnya, bagaimana ayat itu diterangkan oleh Allah, bahawa manusia sudah tidak ada graviti tempat dia nak bertapak seperti mana kita bertapak sekarang ni. Tak ada dah. Bila tak ada graviti, kita bertebaran, maka planet dengan planet berlaga, bintang dengan planet berlaga, hancur. Ya, waktu itu manusia berada di angkasa raya pun dilagakan, kerana hukum alam pada ketika itu semuanya akan mati. Okey, baik. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta lindung, ya, kita minta lindung. Lalu firman Allah, wa idzas samaa'u furijat, dan apabila langit-langit telah terbelah, yakni telah terbelah, terpecah, pilar-pilarnya runtuh dan bahagian-bahagiannya berjatuhan. Ini juga satu persoalan yang sukar kita fahami. Pasal konsep langit kita tak faham. Ya, dikatakan dalam kita belajar sains, waktu kita lihat di atas angkasa raya, langit-langit ini tang mana kita pun tak nampak, disebabkan ya ketepuan cahaya itu menyebabkan kita nampak apa yang kita nampak sahaja. Maha suci Allah. Ya, tetapi perkara ini ada, dan langit kita beriman dengan adanya 7 petala langit. Itu kita beriman, berdalilkan ayat Quran dan hadis. Dan kita beriman dengan adanya pintu-pintu langit. Ya, dan kita beriman dengan kedudukan langit ini adalah keras. Ya, pintunya ada,
keras pula tu, dan kita beriman dengan kewujudan para malaikat yang berada menjaga di pintu langit. Okey. Faham kan? Baik. Tetapi bila Allah mengatakan dalam ayat ini, dan apabila langit telah terbelah, berarti suatu gempa, gegak gempita ataupun satu malapetaka yang besar sedang berlaku. Langit boleh terbelah. Kemudian Allah mengatakan, wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, yakni hilang tanpa bekasnya. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam ayat surah Taha, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung ganang, maka katakanlah Tuhanku, Rabbku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung ganang itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan juga tempat yang tinggi. Allahu Akbar. Ya, saya beriman dengan kejadian ini yang menggerunkan bahawa ia adalah satu peristiwa yang menakutkan. Kalau gunung yang keras tu, batu yang keras tu kita hentak pun tak pecah. Tiap-tiap hari tumbuk sampai dia, lesung batu pun tak pecah. Ya, kalau pecah agak lesung batu, apa tu tanda dia? Itu malas. Dia marah sangat, ketuk aku tak nak buat kerja, mak aku suruh tumbuk sampai, kan? Pakailah blender. Okey. Tapi nak ceritakan betapa keadaan itu adalah keadaan yang amat pelik, amat dahsyat, sehingga kan menjadi debu yang berterbangan. Lesung pula, batu tu menjadi debu yang berterbangan. Maksudnya habis, ya. Itu bukan hancur sebarangan tu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak ada pada masa itu. Dan Allah berfirman juga di dalam surah Al-Kahfi, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika kami berjalankan gunung ganang, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggal seorang pun dari mereka. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa ini akan berlaku. Kita beriman dengan berlakunya kiamat yang menggerunkan. Tetapi ingat, apakah persediaan kita? Itu yang diambil kira. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah berfirman, wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka. Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni waktu para rasul dikumpulkan. Ibnu Zaid berkata ayat ini seperti firman yauma yajma'ullahu ar-rusula, ingatlah hari waktu Allah mengumpulkan rasul-rasul. Mujahid berkata maksud yakni ditangguhkan. As-Sawri berkata dari Mansur dari Ibrahim, maksudnya yakni dijanjikan, seolah-olah dia menjadikan seperti mana firman Allah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudhlamun. Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikan buku perhitungan masing-masing, dan datanglah para nabi dan saksi-saksi, dan diberikan keputusan di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dirugikan. Okey.
Para nabi didatangkan, dikumpulkan, didatangkan mengikut umat masing-masing. Hatta kita ini umat Muhammad akan menjadi saksi kepada para nabi sebelum kita dan umat terdahulu daripada kita. Nak membuktikan di antara para nabi yang diutuskan itu ataupun semua para nabi yang diutuskan itu adalah benar. Ya, oleh kerana itu kedudukan umat Muhammad ini adalah satu kedudukan yang spesial. Tetapi siapa? Itu yang menjadi pentingnya kita faham bahawa kita kena jadikan diri kita orang yang terbaik supaya pertama Allah menjadi saksi kepada kita bahawa kita ni orang yang terbaik. Bila diangkat menjadi saksi kepada ummah, kita orang yang terbaik. Bila syahadah ucapan kita Allah terima, ya, kita orang yang terbaik. Ini di antara perkara yang perlu kita jaga kedudukan kita di sana. Oleh kerana itu, apabila Allah mengatakan di sini, dalam ayat ini menyatakan mengapa para rasul ditangguhkan, ditunda, diundurkan hingga kiamat, ya, di antara sebabnya sebagai bukti kepada manusia bahawa rasul ini telah menyampaikan risalah para rasul ini adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha 'azizun dzuntiqam. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ." Kerana itu janganlah sekali-kali kamu mengira bahawa Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan, iaitu pada hari ketika bumi digantikan dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadrat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, ini di antara perkara yang menakutkan bahawa kita akan berkumpul di sana dalam keadaan amalan-amalan kita. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak ada pilihan dalam beragama melainkan dengan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Mengikut apa yang Allah ajar dan Rasul ajar, mengikut apa yang diarahkan. Terutamanya masalah akidah. Tak boleh pandang masalah ini masalah remeh. Masalah tauhid, mengenal pencipta, mesti ikut cara Rasul. Mesti beriman dengan cara Rasul. Bukan beriman dengan kaedah ahli falsafah. Beriman dengan la ilaha illallah. Bagaimana kita nak membicarakan persoalan ini, ya, tuan-tuan dan perempuan? Kita diambang fitnah, diambang akhir zaman, yang mana kita kena perlengkapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah sebelum kita mati, mengikut cara yang dicelupkan oleh Allah. Itulah hari keputusan yang dimasukkan dalam firman liyaumil fasl. Kemudian Allah mengagungkan hari dengan firman-Nya, wa ma adraka ma yaumul fasl wailun yauma idzil lil mukadzibin. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakannya, yakni tidak beriman dengan kewujudan hari akhirat. Dan orang kafir adalah orang yang confirm di kalangan mereka tidak beriman dengan kewujudan hari akhirat. Dan orang beriman, dia akan beriman, cuma masalah keimanan itu dia terbahagi disebabkan mereka tidak beriman mengikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini je punca yang masalahnya. Apabila mereka mengambil hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak sahih sebagai hujah, ya, kejadian-kejadian di hari akhirat, kejadian-kejadian yang berlaku di mahsyar misalnya, maka bila dia beriman dengan cara yang begitu, digunakan hadis-hadis palsu, maka cerita itu tidak betul. Maka di situ berlaku penyelewengan beriman yang tidak tepat. Tuan-tuan dan perempuan, bukan kita kata kami beriman juga dengan hari akhirat, tetapi masalahnya keimanan kamu itu dilampiri dengan perkara-perkara yang tidak tepat.
yang menyebabkan setengah orang kita dengar Tok Syekh tu kata siapa yang baca zikir begini dia akan dibangunkan mahsyar. Nampak tak? Tang mana dalil? Kita nakkan dalil kerana ianya persoalan ghaib di mahsyar. Bila dia tidak boleh mendatangkan dalil, berarti cerita itu tidak tepat. Kamu beriman kepada hari akhirat dengan cara yang tidak tepat. Masalah kita terpaksa terangkan. Tuan-tuan dan perempuan, wajib kita mengetahui kedudukan hadis-hadis sahih ini disebabkan ianya ditakuti menyebabkan kita tidak beriman secara tepat. Cukup beriman kepada Allah dah menyebabkan kita menyeleweng. Berapa ramai yang beriman kepada Allah dalam masa yang sama mereka kufur kepada Allah. Subhanallah, berbahaya. Beriman kepada Allah sedangkan Allah dah katakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kamu beriman seperti mana para Rasulullah dan jika mereka itu beriman seperti mana kamu Rasulullah dan para sahabat beriman, mereka akan mendapat petunjuk. Tapi kita beriman kepada Allah tak ikut. Di kalangan manusia ini beriman kepada Allah tidak mengikut cara Rasulullah. Kalau kita cakap, mereka marah. Mereka tuduh berbagai-bagai. Bila kita tanya bagaimana Rasulullah beriman dengan sifat 20, tak beriman. Kasar pula dah. Kan? Para sahabat tak beriman. Mereka tak tahu. Para tabi'in tak tahu sifat 20. Tabi'in tak tahu. 3 generasi yang terbaik tak tahu. Bagaimana tu kedudukan? Salahkah kita mengikut rentak-rentak 3 generasi yang terbaik ini? Lepas tu dia tuduh kita orang yang tak beriman sifat 20 itu begini. Fattaqillah, takut kepada Allah. Pada hari yang akan dipersoalkan kepada kita, tiba-tiba kita beriman tidak mengikut cara Rasulullah. Kamu jawab di depan Allah nanti. Na'udzubillah min zalim. Maaf, okey. Terpaksa kita katakan supaya masyarakat ini tahu bahawa sifat 20 tidak pernah wujud di zaman Rasulullah. Habis kenapa kita duk sibuk sangat? Berimanlah cara Rasulullah. Imam Syafi'i tidak pernah beriman dengan sifat 20. Kita katakan kita mazhab Syafi'i, ikut dia bagaimana dia beriman. Tuan-tuan dan perempuan, fattaqun nar, takutlah neraka. Fattaqullah, takutlah pada Allah. Kita akan dipersoalkan dalam persoalan-persoalan yang begini supaya kita kenal pencipta kita pada hari ditanyakan kepada kita di dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita tak mampu nak menjawabkan seperti mana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Habis kita, ya, mukaddimah dah bermasalah. Ya, kalau dengan Allah kita tak kenal secara betul, jangan harap mukaddimah yang tak baik ini akan mendatangkan perkara-perkara yang baik. Ya, na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, kalau mukaddimah ini bermasalah, beriman kepada Allah bermasalah, kita menyaksikan walaupun seorang nabi nak menyelamatkan bapaknya tak mampu. Kan? Rasulullah ya meminta doa, ya, nak mendoakan ampunan untuk ibu dan ayahnya, Allah tak benarkan. Dan Nabi Ibrahim meminta keampunan untuk ayahnya pun begitu, tidak dibenarkan. Ya, nampak tak? Itu Nabi. Ini kan pula kita. Siapa kita? Anak yang soleh nak mendoakan pun tidak akan memberi kesan bila seorang bapa itu ataupun ahli mayit itu tidak beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Apatah lagi iman yang muncul di akhir-akhir ini di bumi kita ni, ya, muncul sir hak dengan mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Kan na'udzubillah. Macam mana tu dia nak jawab depan Allah dengan kalimah kufur ini, kalimah yang boleh mengkafirkan seseorang beriman kepada Allah sebagai Nabi, Nabi Muhammad itu sebagai Allah. Na'udzubillah. Baik. Jadi ini perkara yang amat penting kita ketahui. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan? Wa ma adraka ma yaumul fasl wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Siapa yang tak beriman hari akhirat, maka dia kategori orang yang mendustakan. Tuan-tuan dan perempuan, kaedah iman kita ni, keiman dia 6 tolak 1 hukumnya berapa? Kosong.
Okay, dia tak ada 6 tolak 1 5, ustaz ada lagi 5, iman saya 5 lagi. Tak ada. 6 tolak 1 rosak. 1 ya, dalam 6 tu 1 rosak. Kaedah dia. Ini kita kena faham dalam kaedah-kaedah beriman, dalam rukun iman 6 perkara. Bukan kita nak mengkafirkan, bukan kita nak memurtadkan, tak. Kita kena jaga diri kita supaya iman kita ni betul. Ya, bila orang mengajarkan tentang perkara-perkara ni bukan untuk mengatakan orang tu kafir, orang tu murtad, orang tu ahli bidah, tak. Seperti mana kita mengajar orang tentang batalnya solat tu, bukan kita nak membatalkan solat orang itu, tetapi supaya orang tu jaga tidak terbatal solat mereka. Ya, dan kaedah rukun iman itu salah satu salah, maka hukumnya semua salah. Tu kaedah dia. Ya, kata orang disebabkan nila setitik habis susu sebelanga. Ya, itulah kaedah rukun iman. Bila salah satu, jangan kita tauhid aku clear, tu yang lain tak clear, habis tak clear belaka. Ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Ya, Allah ampunkan dosa kita. Allah bagi petunjuk kepada diri kita dan masyarakat kita. Ya, mudah-mudahan. Kerana ianya akan dipertanggungjawab depan Allah. Bagi kita, tugas kita lah menyampaikan. Alhamdulillah, ya Allah berikan kemudahan kepada tempat yang kita belajar ni. Batu Salam untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Minta Allah istiqamahkan, kekalkan, ya, dan banyak doa dan bantu ya, untuk menyebarkan dakwah Islam ini. Baik. Allahu Akbar. Kemudian kita lihat ayat yang seterusnya. Alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazabkan orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Okey, ini di antara ayat yang Allah istiharkan kepada kita tentang kaum-kaum yang terdahulu telah diazabkan, telah dihancurkan. Di mana terdapat kaum yang diselamatkan, tidak dinafikan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa kehidupan kita ini semenjak munculnya Adam alaihi salam, ya, dia berada di bumi, kemudian sampai zaman Nabi Nuh alaihi salam, satu jarak masa yang panjang sebenarnya. Yang Ibnu Abbas mengatakan, ya, 1000 tahun. Adakah selepas Adam wafat ataupun bagaimana, tetapi 1000 tahun waktu selepas Adam adalah zaman keimanan. Kemudian bermulalah masalah syirik dengan matinya para ulama tersebut. Jadi itu di antara perkara yang menarik yang perlu kita tahu. Dan zuriat dalam tempoh 1000 tahun itu begitu banyak dan berkembang. Kita kena faham zuriat berkembang. Bermula daripada Nabi Adam AS dengan Hawa, dan lahir anaknya Qabil, Habil, Syis, dan beberapa yang menjadi zuriat dia berkembang, ya, dengan banyaknya. Kemudian pada zaman Nabi Allah Nuh AS, ya, telah berlaku penyelewengan mereka dari sudut beriman kepada Allah. Okey. Zaman keimanan itu telah terganggu disebabkan munculnya 4 orang soleh. 4 ke 5? 5 orang yang soleh yang Allah mati secara mengejut. Ini fitnah orang soleh sebenarnya. Orang soleh dia tidak seperti orang lain. Orang soleh ini diiktimat, orang mengambil kepercayaan kepada dia. Tu pasal bila pakai lebay, pakai janggut, pakai buatlah sijil tu keluar daripada mana negeri-negeri Arab yang hebat, orang panggil ustaz tu, orang akan respect walaupun dia bukan ustaz. Ya, pasal dikatakan orang yang soleh. Seorang guru akademik ataupun guru lain tak sama dengan seorang guru ustaz, tak sama. Tu dia merbahaya, fitnah pada ustaz ni. Ya, ustaz ni berbahaya. Disebabkan dalilnya dalam kisah ni lah, Nabi Nuh AS, orang soleh itu muncul, tetapi mereka soleh betul. Masalahnya zaman sekarang kita ni, orang yang mengaku dirinya soleh tapi tak soleh, membawa cerita-cerita khurafat, cerita penipu. Ya, tapi orang awam dah tengok dia pakai lebay, pakai kopiah ustaz, kan, dalil pun Masya Allah.
Ya, baik pula tu ustaz. Kalah lah. Lembut aja. Ya, kena pula macam kalau Azizi jadi ustaz taik lalat kat sini. Ramai peminat tu. Ulama. Baik, kita tengok surah Nuh alaihissalam. Surah Nuh. Ayat yang ke surah 71 juzuk ke-29, kita tengok ayat yang ke-23. Okey. Ini adalah orang yang soleh. Dan bila kematian, dia jadi fitnah bila kematian orang yang soleh ini yang dikatakan serentak. Tempat mereka bergantung. Kenapa kelebihan yang dikaitkan dengan orang yang soleh di zaman Nabi Nuh ini, 5 orang ni dia mempunyai doa mustajab di antaranya. Bila mempunyai doa mustajab, kehebatan tu memang ada. Okey. Tetapi Allah nak uji, ya, lalu matilah mereka dalam keadaan serentak. Macam mana Allah sedang uji kita ni, tuan-tuan dan perempuan, kita diuji. Kematian ulama-ulama yang besar seperti Syekh bin Baz, Syekh Saleh Uthaymin, Syekh Albani, Syekh Muqbil. Ini ulama-ulama hadis dan ulama yang besar yang diiktimadkan oleh seluruh dunia. Mereka hampir boleh dikatakan mati serentak apabila yang awal kematian tahun 97 ataupun begitu, 98. Syekh Ibn Baz dengan Syekh Albani rahimahullah meninggal dunia. Waktu tu saya pergi ke Saudi bekerja di sana tahun 98 macam tu, 99 tak ingat. Lebih kurang macam tu. Ya. 2001 ke, kalau tak salah. Yalah. 99. Lebih kurang tu. Saya pun tak ingat dah. Tapi lingkungan tarikh tu, kerana Syekh bin Baz dengan Syekh Uthaymin, Syekh Albani mati sebelum tahun 2000. Syekh Albani dengan Syekh Muqbil 2000 lebih. Pasal apa saya dapat bertemu dengan Syekh Uthaymin di sana, alhamdulillah, dan cium dahi dia sikit, ya, dan dengar fatwa terakhir di Masjid Nabawi tu, ya, alhamdulillah. Okey, cuma nak cerita, Allah matikan mereka dalam hampir tahun itu yang dekat-dekat tu. Ya, tak sampai 5-6 tahun tu mati. 4 orang diikuti pula dengan Syekh Muqbil di Yaman tu, 4 orang tu, termasuk Syekh Ali Hasan An-Nadawi, pakar dalam bahasa Arab, ya, meninggal juga pada waktu itu. Bila kita menyaksikan kisah ini, ya, fitnah terjadi bagi kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bila mati ulama-ulama mereka terkapai-kapai kepada siapa mereka nak menjadikan rujukan, tak ada dah. Dan kita pun begitu keadaan pada zaman ini, kita dah tak ada asalnya, dan kita banyak bergantung kepada ulama-ulama di tanah Arab. Seperti di tanah Arab Saudi, fatwa-fatwa dia amat memberikan arti yang banyak, tapi nilaian, mereka mengatakan nilaian itu tidak sama dengan fatwa-fatwa ulama yang telah meninggal itu, kerana fatwa mereka tu kuat, ya. Oleh kerana tu, bila kematian ulama kita yang besar ini, fitnah dia apa? Allah, Rasulullah katakan terangkat ilmu. Bagaimana terangkatnya ilmu? Matinya ulama, tidak ada pengganti pada ulama ini. Tu dia fitnah dia. Dan manusia hidup dalam kejahilan. Seperti mana kita ni lah. Jahil. Masyarakat kita jahil. Ya, walaupun dikatakan nampak macam alim, tapi jahil. Dan kita berhadapan dengan fitnah yang begitu dahsyat sekarang. Serangan-serangan fitnah. Dan begitu juga pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ni sebelum Nabi Nuh. Ya, kaum ini mula mengharapkan sebagai satu motivasi, maka itu yang dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikut step-step syaitan. Kerana apa? Syaitan dia nak menyesatkan anak Adam, bukan terus dia kata okey kamu pergilah berzina dengan perempuan tu. Tak, dia tak kata begitu. Dia kata tengok anak panah yang pertama, tengok oh comel, dah mula comel tu, mulalah kaki pun pergi ke sana. Kalau zaman dahulu, zaman sekarang, ya, macam tu lah, duk main WhatsApp je lah, boleh ambil nombor kan, berkenalan. Maka disitulah bibit-bibit zina, khutuwatis syaitan. Dan begitu juga pada kaum Nabi Nuh, kaum ini, apabila mereka ni tak tahu nak buat apa, macam mana ni, lalu syaitan membisikkan di kalangan mereka, maka ukirkanlah atau buatlah gambar
tok guru mereka tu. 5 orang tu. Apa dia? Jom kita baca surah ni. Surah Nuh ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wa'd, dan jangan pula Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa dan Nasra. Okey, ini dia 5. Mereka jadikan dia sebagai Tuhan. Bagaimana dijadikan? Itu yang kita katakan tadi, ceritanya apabila syaitan memberi ilham. Ya, ilham ni bukan semua baik, ada yang tak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan kepada kejahatan ataupun kebaikan, ketakwaan. Maka syaitan mewahyukan kepada mereka, membisikkan, kamu buatlah gambar ataupun patung. Itu yang menyebabkan patung itu menjadi haram. Disebabkan kes yang begini, dan dikuatkan dengan dalil dan juga gambar. Maka orang pada zaman itu adalah orang yang pandai mengukir gambar, sehingga muka itu memang sebiji muka 5 orang soleh ini. Itu dia. Ya, dia ukir, dia buat tu sebiji. Ini teknologi, ya, itu kita belum bicara bagaimana teknologi Nabi Adam berkembang, ya, kerana Nabi Adam berada dari syurga, dalam syurga satu ketika dahulu, dia menyaksikan. Kerana yang menarik dalam kisah Nabi Nuh AS, melalui pencatatan tarikh ahli sejarah mengatakan ada dijumpai kesan-kesan seperti kesan-kesan elektronik, ya, bateri itu di kawasan tempat yang dikatakan kapal dia berlabuh tu. Wallahu alam. Ala kulli hal. Maka mereka mengukir gambar itu sebiji sebagai syekh-syekh mereka. Oleh kerana tu, ini adalah amalan kaum Nabi Nuh yang sesat. Barang siapa yang menyimpan gambar-gambar tok guru, ya, gambar-gambar tok guru dia letak supaya dapat ingat tok guru, ya. Kerana apa? Dia membawa kepada penyembahan. Ya, kita menyaksikan ada yang letak gambar tok guru dalam wallet pun diletaknya. Dan saya tahu waktu saya ambil tarikat dulu pun penting tengok gambar tok guru. Kenapa? Ya, bila kita berzikir mesti ingat tok guru, dia kata. Dia bagi gambar. Saya ambil 2 gambar tok guru waktu tu. Tengok. Dia katakan apa? Kalau waktu zikir tu kita tengah berzikir datang muka kambing ke, muka anjing ke, beruk ke, itu dosa kita. Oh boy. Kalau datang macam muka tok guru tu bercahaya pula, itu zikir kamu diterima oleh tok guru, kamu naik makam. Ya, kalau saya seorang yang ligat dulu menipu, memang aku tipu dia. Ya, nak naik makam cepat. Okey. Jadi bermulalah generasi yang pertama, dia melihat tok guru dia, motivasilah. Oh, seronok, semangat. Oh, aku semangat terus beramal. Solat di depan berhala tu di depan ni asalnya tidak menjadi masalah. Tetapi generasi yang kedua, ya, generasi yang kedua muncul. Generasi yang kedua muncul, anak dia mungkin tahu ayah dia bukan menyembah berhala. Sembahyang mengadap tu sebagai motivasi. Tengok tu semangat. Macam kita lah tengok gambar lama, ui semangat. Zaman aku muda dulu kurus kan. Ni dah tua gemuk, aku nak exercise balik. Dia jadi macam itulah. Dia datang semangat. Ya. Maka generasi yang ketiga pula, dia tengok atuk dia, ayah dia buat, okey, mungkin bertanya, mungkin tak bertanya. Dia ikut je. Naik generasi yang keempat, naik generasi yang kelima, dan bermula selepas generasi yang banyak itu, mereka melihat tok nenek mereka sembahyang menghadap berhala, tak bertanya. Ya, tak bertanya. Dan akhirnya mereka mengatakan tok nenek mereka itu menyembah berhala. Itulah puncanya orang menyembah berhala. Dan itulah perkara yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh selepas beberapa generasi, lalu mereka menyembah berhala
di atas ikut-ikutan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, agama kita bukan ikut-ikutan membuta tuli. Agama kita mengikut Al-Quran dan Sunnah dengan fakta yang betul, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Okey, jadi oleh kerana itu kita menyaksikan dalam ayat ini, dan juga daripada sini ulama mengatakan fitnah para alim ulama adalah besar. Ya, kalau tidak dijaga, dibendungkan dengan cara yang betul, ya, maka kita akan menyaksikan, alhamdulillah, Allah berikan kelebihan di tanah Saudi, ulama-ulama yang besar, ya, yang meninggal, bagaimana kedudukannya, hatta raja meninggal pun kuburnya bagaimana, supaya tidak dipuja dan disembah. Tetapi bila kita saksikan selain daripada kawasan itu, bagaimana akhirnya mereka menyembah, ya, menyembah tok-tok guru mereka, alim ulama mereka, dan terutamanya ahli bid'ah seperti Syiah. Kita saksikan bagaimana akhirnya kubur Khomeini itu ditawaf dan disembah dan diminta doa. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita supaya akidah kita betul, fahaman kita betul, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik, supaya akidah kita berada seperti mana yang dituntut oleh syarak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta